Sekali lagi, Assalamualaikum. Very good day to you all. Thank you for coming to class. I apologize for the class yang kita buat sebelum ni terpaksa tunda. Okay, disebabkan banyak perkara. Okay, antaranya line saya sendiri tak kuat. Jadi, hopefully hari ni okay lah kot. Alright. So, hari ni kita anggap sebagai permulaan untuk khusus subjek kita which is sistem container. Okay. Kalau ikutkan dalam senarai kita ada 41 orang, ada yang nak minta nak mohon banyak kali, saya dah reject. Tinggal pun itu pun 28 lagi yang datang ni. Macam mana ni? So, siapa-siapa juga yang dilantik sebagai kelas rep, nanti tolong ingatkan pada mereka kalau agak-agak tak boleh nak datang kelas, kita cancel aja dia punya registration. Okay. Senang cerita. Okay. Alright. Okay, kita nak mulakan biasa-biasa kita akan discuss apa tu dalam you all punya syllabus. So seperti mana biasa, ada yang dah ambil paper yang lain sekali dengan saya, ada yang tak ambil lagi dan sebagainya. Sama juga keadaannya, kita akan explain satu persatu. Kita akan rungkai dan kita akan tengok satu-satu benda ni, macam mana keadaan dia punya, apa yang nak diberi penekanan untuk subjek ini So kita cuba sebaiknya untuk kita selesaikan. Tapi saya nak minta satu orang kata pengenalan. Okey. Apa yang kita faham tentang sistem kontainer? Apa yang you all first thing that comes into your mind? Kalau boleh saya nak minta you all bagi respons sikit ini. Okey. Dah kelas-kelas jadi kena bagi respon. Saya tahu kelas-kelas yang terakhir jadi tengah hari, waktu hari Khamis yang paling malas sekali nak ada ni, especially lepas lunch, dah kena nice hefty lunch and then suddenly we go on to class. Saya boleh mengantuk tadi. Okay, so to start the ball rolling, kita nak kena aktif sikit hari ni, pagi waktu tengah-tengah hari ni. So kita nak tanyakan persoalan yang kita nak bawa hari ni adalah apakah itu yang dimaksudkan sebagai sistem kontainer? Subjek ni apa dia? Okay, kalau saya boleh mulakan, saya nak minta bantuan siapa Siapa? Aha. Siapa? Siapakah ini? S5 4. Jeng macam ramai je ni. S5. Oh, terlepas tak kena. Okey. Hilang dah. Boleh ni? Alamak dia dah hilang pula. Terhilanglah pula nama dia. Alamak baru nak panggil dia, tiba-tiba pula dia terhilang pula. Aduh, Okey, baik. Kalau begitu saya nak minta saudara-saudari, siapa Balkis Azhar. Yes sir, ya. Okay, thank you Balkis. Thank you for sharing with me untuk waktu yang ada ni. What do you understand about what's called as sistem kontainer ni? Cuba explain apa yang faham dan apa ekspektasi yang akan rasanya akan awak belajar dari subjek ni. Dalam subjek sistem kontainer ni, yang saya rasa akan belajar is storage planning. Storage? Okay. Yang awak faham tentang subjek ni? Maybe akan belajar pasal cara kita susun kontainer dalam kapal untuk memudahkan loading dengan unloading. Okay. Ada kena benda sikit. Boleh lah. Balkis tolong pass pada orang lain. Pas dekat Muhammad Hafiz. Hafiz. Ada Hafiz? Hafiz Han ke? Hafiz? Oh, Hafiz. Hafiz pergi makan lah. Tak ada lah. Ya, doktor. Clear. Hello. Hafiz ada? Okay. Ya, doktor. Doktor, yes, sir. Hafiz, kita nak share sekarang ni, apakah yang you rasa, what is this subject about? And what do you think you expect to learn dalam sepanjang sampai habis satu semester ni lah? Kalau ikut slide saya baca, tengok macam belajar pasal jenis-jenis kontainer. Okay.
Ada yang handle liquid, ada yang handle break bulk biasa. Lepas tu Okey. mungkin belajar pasal transportation sikit-sikit kot. Okey. Betul Pasal tu ada mati ada modal. kena. Mana lagi? Ada lagi? Kalau tak ada lagi tak apa, pass lagi. Pass pada semua orang. Pass kat siapa? Hafiz pass kat siapa-siapa? Ikut sir lah siapa-siapa. Pass je lah, awak pass. Uh, Macam-macam nama dia. Sepas lah. Ha? Saya pass. Saya tak kan. Aiman. Fakrul Aiman. Boleh, sir. Boleh? Boleh. Okey. Bagi saya sedikit tentang subjek ni. Yang saya tahu pasal ni, kontainer ni, pasal jenis-jenis kontainer. Okey. Lepas tu cara penyusunan kontainer tu. Lepas tu berkaitan dengan transportation untuk kontainer. Tu je yang saya faham. Okey. Pass kat orang lain. Aisyah. Pass siapa-siapa? Nurul Aisyah, sir. Aisyah. Aisyah, boleh ke? Ya, saya. Konten mungkin belajar pasal dia punya, kalau dia punya size, dia punya jenis ni untuk bawa apa, design dia kot. Design dia. Sama je, kotak je. Sama. Paskan kat kawan. Siapa lagi dia? Saya nampak Aizat Kushairi. Kalau ikut skrin saya sebelah-sebelah je orang ni. Okey, Aizat, boleh ke? Ada saya. Boleh. Sistem kontainer ni rasanya belajar berkaitan dengan proses-proses dekat port. Macam proses MRR, tibaan lori apa semua tu. Dalam pengurusan dekat port. Okey. Boleh try. Okey, pass orang lain. Suhadi saya. Suhadi. Allah, Suhadi ya. Pasal apa pula dia pass kat aku? Ya, Boleh? sir. Boleh. Kontainer ni dia belajar pasal macam mana kita nak hantar barang dalam banyak tapi dia dalam bentuk standardized. Banyak dan bentuk standardized. Dan kuantiti yang banyak. Okey, thanks Suhadi. Okey. Secara amnya, secara dasarnya you dah, well, you all pun dah tengok pun dalam slide yang ada pun. You can go through, tak ada masalah yang itu. Walaupun slide itu lebih menyuruh kepada macam mana kita susun dalam kontainer, bagaimana kita rancang proses kontainer ni dan segi jenis dan sebagainya. Memang ada detail lagi kat situ. Tapi apa yang kita tak cerita lagi kat situ, yang kita tak masukkan lagi, ialah aspek tentang sistem kontainer. Kenapa dia nama sistem? Sebab walaupun kita belajar transport, kita belajar transport, kita belajar multimodal kan dulu kan. You all belajar ada lori, ada train, ada kapal dengan sebagainya. Dan dalam setiap pengangkutan itu akan terlibat pelbagai jenis kontainer. Okey. Dan especially marine container. Talking about container yang dibawa secara kapal ni, dia bermula daripada kilang sampailah dia sampai ke pintu pembeli, tetapi dia melalui beberapa peringkat pertukaran-pertukaran yang dilalui. Dan yang ini yang kita tak cerita dalam subjek multimodal. Okey, itu yang kita tak cerita dalam subjek multimodal. Dan itu secara asasnya yang kita maksudkan sebagai sistem. The movement from point A to point B tu menggunakan laluan laut ini, apakah dia punya perkara-perkara yang dia akan go through. Okey.
So kalau ada yang you all dah ada pengalaman pernah bekerja, line sangkut ke? Okey ke tak okey? Hello. Are we live? Okay, just Okey Okey. je. Okey. Thanks for the info. Saya risau juga bila tak ada ni. Okey. Right. So yang saya masukkan tadi, bila kita involve pergerakan daripada gudang simpanan ataupun daripada sesuah kilang yang menyiapkan kargo tersebut dan dinaikkan di atas lori dan masukkan dalam kontainer tersebut, sampailah kita sampai to the other side tu. So basically that is what we are studying. Okay, the whole movement from point A to point B. Okay. So walaupun kita lihat dalam subjek itu dari segi cara susunan dalam kita punya PowerPoint itu lebih bersifat daripada operasinya. Tapi ada perkara-perkara lain ni kita belum masukkan lagi, kita belum cerita lagi kat situ. Mungkin dari segi standard tentang kontainer tu, dari segi bagaimana kita menjaga kualiti ke atas kontainer tersebut. Maknanya setiap kali ia keluar, ianya mematuhi satu ISO standard yang diterima untuk semua syarikat pakai. Okey. Dan perkara yang menarik hati, perkara yang menarik hati tentang isu ini, yang saya nak ceritakan pada anda ialah yang pertamanya, mana ni? Alright. Gangguan sebentar. Yang paling penting ialah dalam industri kat luar sana, ramai orang yang terlibat secara langsung dengan industri yang ini. People start out very small dalam sektor ini. Tak ada perlu duit, tak perlu deposit, tak perlu ada business account, tak perlu ada MMA ke, Memorandum of Understanding ke, Articles of Association ke yang untuk buat syarikat dan sebagainya, tak perlu. Tak payah langsung. All you need is handphone, contact, okay. Anda boleh bantu dapatkan orang untuk bagi dapatkan di kontainer, bergerak daripada tempat dia, hantar dan sampai kepada destinasinya, anda dah boleh berniaga dah. Dah boleh berniaga dah. Dah boleh buka kedai dah. Tak ada maknanya jenis perniagaan ini, dia support dia dari segi sangat simple. Okey. Dia punya support tu sangat simple. Maknanya dia operasi dia dari segi perjalanan dia tidak begitu memeningkan kepala. Okay, very simple running operation dia sangat-sangat mudah. Okay, dan tak perlukan orang terlampau terikat dengan sesuatu, orang kata mesti ada syarikat, mesti ada jaminan wang, kena ada macam tu, kena ada dokumen itu, dokumen ini. Tak perlu. Okay, buat by right memanglah kena ada lesen dan sebagainya. But for starters, orang yang nak mula-mula buat secara kecil-kecilan, dia boleh lagi mikro pun boleh. Itu yang orang kata lagi seronok dalam industri ni. Lagi mikro pun boleh. Katalah orang tu nak hantar dalam katalah dalam kotak saiz dalam katalah 1 square meter 1 meter square tu, maknanya 1 kali 1 kali 1. Dan dia nak hantar katalah dalam 10 kotak aje ataupun 2 kotak ke 3 kotak. Okey. Anda boleh bantu susun untuk dia pengantaran dia hantar. Dan anda boleh penuhkan kontainer tu, cari customer dan sebagainya. Katalah sekarang ni is 21 hari bulan, okey, 21 hari bulan. Katalah kapal ini akan awak dah dapatkan destinasinya sama, okey. Kapal ni katalah akan berlayar pada 30 hari bulan, okey. Kapal ini akan berlayar pada 30 hari bulan. So bila kapal nak berlayar 30 hari bulan, you have some time untuk cari customer lain yang kargonya tak banyak, sikit-sikit je. Masuk sikit. Dan kadang-kala mungkin awak boleh urusan dengan JNT, awak boleh urusan dengan mana-mana shipping company yang courier agent yang mana kecil-kecil lah, bukan yang besar sangat. Okey, yang macam JNT tu besar sangat sebab dia dapat dengan Alibaba Pay dan sebagainya, dia orang besar lah. Tetapi kalau yang small tapau courier,
Bukan Ninja Van. Ninja Van besar juga. Apa lagi? LEL Express ke? Kata salah saya. Tapi saiz kecil. Yang ada, katalah anda nak handle untuk pengantaran pergi Sabah. Okey. Pengantaran pergi Sabah, tapi kumpulnya daripada Terengganu. Okey. Kumpulnya daripada Terengganu. So kalau you boleh dapatkan, penuhkan, kata untuk dapat itu 30 hari bulan tu, you boleh penuhkan, you punya kontainer ni, then you bookingkan kontainer satu, yang you boleh jual ikut harga saiz 1 meter cube. So satu kontainer tu boleh sampai 20 kaki comes to about 25 M3. Okey, 25 M3. Maknanya 25 box 1 M3 tu di 25 kotak boleh masuk. Okey, roughly lah, saya tak ingat dah. Ada 55. So 40 footer is about 55 kot. Tak ingat. Kena tengok balik. But the thing is, that's the size yang you nak kena handle. Okay. Maknanya orang nak hantar pengantaran kecil-kecil, very small size, you boleh handle. Kalau kata too small dan dia memerlukan cepat dan sebagainya, then you may have the option tengok untuk air cargo. Air cargo, kena cara air cargo lah. Air cargo berat sikit, dia susah. Sebab dia kena ikut berat. Okay. So berat is very critical pada dia. So kata benda tu dia akan kira ikut timbangan kilo, bukan atas timbangan tonnage. Okay. So kalau kata kotak-kotak tadi, mungkin dengan kotak very small, tapi timbangannya kalau katalah sampai melebihi dekat 100 kilo satu kotak, tak dan. Okay, berat tu. Okay. So kalau kata dalam 5 kilo ke 6 kilo bawah 25 kilo, 1 meter cube is quite alright. Okay. 1 meter cube is quite alright. Masih lagi anda boleh berniaga. So ramai orang kat luar sana yang cuba masuk industri ni dengan secara kecil-kecilan dapatkan macam ni. So this is how people start business tau. Yang ini yang akhirnya jadi freight forwarding company. Okay. Inilah asal-asal permulaan mereka sebelum mereka jadi freight forwarding company. So dia dapat small one, then dia dapatkan kargo. Lama-lama kalau dia dah boleh konsisten, dia boleh dapat satu kontainer, 2 kontainer dalam seminggu ke, dalam 3 hari dapat satu kontainer, then the business is getting better. So orang dah boleh, orang kata dah ada satu kepercayaan pada awak boleh handle dia punya delivery. So awak dah jadi satu business yang besar. If you can get satu kontainer satu bulan, that is super dah. Okay. Kalau you boleh kata on your own lah, kata nak buat sendiri-sendiri lah secara sendirian, kalau you boleh dapat satu kontainer dalam sebulan, dah hebat. Kalau 5 bulan dapat satu biji pun, it's quite alright. It's quite alright. Okay. Dalam 5 bulan baru sebiji kontainer, it's quite alright. Kalau you start small, bukan kata start big tau, kata start small, maknanya kru pun awak, kuli pun awak, bos pun awak, segala-galanya awak, boleh je. Okay. So yang bisnes-bisnes online ni, yang dikatakan secara mikro ni, ramai di kalangan mereka yang tak berapa tahu tentang benda-benda ni. Dia orang tak berapa sure. Bila pengantaran secara yang kecil-kecilan, yang small packages ni, okay, tak ada masalah. Tapi bila someone starts to order big sum, okay, mula masuk figure macam 100 kilo, masuk figure macam pengantaran yang akan menjangkaui lebih daripada 200 kilo. Okay. All this akan jejas. Sebab dari segi Korea, dia suka lah. Dia suka. Sebab berat. Okay. Makin lama makin berat, makin banyak. So pengantaran. Tetapi it creates a problem for them. Okay. It creates a problem for them. Sebab nak kena hantar cepat. But then kalau lah kata, walaupun dia nak 200 kilos, tapi dia tak time sensitive. Dia kata, okey lah, saya nak masuk 200 kilo, tapi saya nak sampai, jangan lewat sampai bulan depan lah. Sampai tengah bulan depan ke ataupun hujung bulan depan, jangan masuk sampai macam tu. Maknanya time is not sensitive pada dia. So you can use the ship as a satu prosedur pengantaran. Maknanya vessel itu satu option untuk menghantar kargo ni, dan kita tak hanya melihat kapal terbang ke ataupun naik atas lori ke macam mana ke untuk pengantaran. Okey. So kalau kata pengantaran lintas negeri dan sebagainya, itu yang antara dekat-dekat tu memanglah pakai lori Korea dan sebagainya. Tetapi bila antara lori Korea pun ada isu. Okey. Sebab
lori-lori di kalangan courier service yang ada, 1 kilo one ton truck tak berapa nak ada. Dia antara maksimum yang dia orang akan pakai 3 tan hingga 5 tan. 3 hingga 5. Lebih daripada tu dia takkan buat. Courier company takkan buat. Lebih daripada 5 tan dia takkan buat. Okey, dia tidak akan buat. Dia akan kata, tolonglah pergi ke syarikat forwarding lah, mereka yang lebih sesuai untuk cik ni. Dia orang boleh handle UB cargo, UB requirement ni, lagi murah. Dia pun akan mula-mula berkata demikian. Sebab bila cargo start to exceed more than 5 tons, dia dah tak boleh handle. Okey, dia dah tak boleh handle. So walaupun ini yang saya kata, permulaan di perniagaan tu, dia start very small, dia nak bolehkan dia dapat some orang kata kredit daripada nama dia. Maknanya, budak ni boleh handlekan awak punya pengantaran. So dia kenal reference tu by name. Okay? Reference tu by name. So orang dah kenal awak. Awak boleh uruskan untuk dia pengantaran dekat-dekat. Kalau anda lihat sekarang ni, Foodpanda pun dalam jarak dekat-dekat di kawasan bandar, mereka offer servis yang mana dia naik basikal. Dia hantar makan naik basikal. Kalau biasa-biasa orang nampak kan dia naik motor kan. Ini dia hantar naik basikal. So maknanya dalam kawasan-kawasan bandar yang jauhnya kurang daripada 1 kilometer, mereka akan hantar naik basikal. Jadi dah mula ada kurier-kurier mereka yang macam pandai deal makanan saja. Grab kita nampak dia berjauh pandangan dia. Dia ada fleet dia untuk handle Grab car, dia ada Grab food, okey. Dia ada Grab untuk dokumen dan sebagainya. Nampak dia punya division plan dia besar. Okey. Ini antara yang dia punya orang kata cara mereka evolve. Okey. Cara mereka evolve. Okey, so hari ni saya nak share. Okey, I think kita bagi you all clear yang itu. Yang pertama sekali, subjek ini adalah berkaitan dengan perniagaan kontainer ni sendiri. Okey. Pengantaran dia daripada point A sehinggalah ke point B. Okey. Dan apa yang berlaku juga antara perjalanan itu, itu kita akan tengok. Okey. Dia akan melibatkan bukan sekadar operasi je. Kita akan lihat dalam operasi apa benda yang kita nak kena perhatikan. Mungkin dari segi peraturan jalan raya. Ada yang kata, peraturan jalan raya pasal apa pula nak tahu pasal peraturan jalan raya? If it's too heavy, okay, if it's too heavy, naik atas lori trailer pun tak lepas, it cannot be delivered. Okay, it cannot be delivered. Maknanya macam mana sekalipun benda tu kecil tapi berat, letak dalam kontainer, tak boleh dihantar, then it cannot be sent. Okay, so maknanya ada limitasi dia. Maknanya kita nak hantar berat-berat pun letak dalam atas kontainer, tapi kalau berat itu melampaui sangat, sampaikan mungkin dari segi peraturan jalan raya ataupun keadaan awak punya warehouse tersebut ataupun kilang tersebut terlampau ke dalam sangat, masuk kawasan perumahan dan sebagainya. Kita tak tahulah kilang haram ke halal ke macam mana, kita tak tahu kan. Kita maksudkan segala pergerakan itu dia akan ada lalu kawasan perumahan. Jadi bila lalu kawasan perumahan, jalan sempit, boleh langgar kereta, boleh langgar budak-budak kat atas jalan. Okey. So ada risiko-risiko banyak yang perkara-perkara nak kena diperhatikan. So banyak orang ambil it's just that simple. Letak muat atas lori, that's it. Dah selesai kerja saya. No. Ini yang jadi susahnya. Kita nak guarantee produk tu sampai tu dia ada side dan sampai dalam keadaan baik. Banyak perkara yang kita nak kena tengok. Kadang-kadang kilang tu sebut macam mana, adakah kilang tu sendiri didesignkan supaya mudahkan proses untuk lori kontainer ni masuk dan keluar. Kebanyakan masa saya sendiri pernah alami, bukan saya sendiri pernah ikut driver lori naik pick up kargo. Okey, pengalaman sendirilah. Sampai tengah-tengah malam ada yang dia punya cabaran je, nak kena naik dahlah kilang tu atas bukit. Okey, dah kilang atas bukit. Bukit pula tu tepi tu ada jurang. Okey, jurang yang agak curam, memang sangat curam. Jatuh memang habislah, confirm lori kontainer dengan driver semua jalan. Confirm punya, memang sangat tinggi. Nak kena masuk tu, masuk reverse. Bukan kata masuk tu macam biasa. Kepala lori tu naik ke atas.
Ini masuk tolak daripada belakang. Kepala lori duduk bawah, kontainer kat belakang, tolak naik ke atas. Why? Sebab dia punya kilang tu muat-muat cukup untuk parking, dia nak pusing, kepala dia nak pusing balik, tak boleh. Maknanya dia pada siap-siap daripada bawah bukit tu, dia kena masuk dalam keadaan terbalik. Ekornya dia di atas, kepala lori kat bawah. So ini kadang-kadang orang kata cabaran-cabaran ni orang anggap alah, dah kerja dia kan. Pandai-pandai dia lah. Ini yang kita kadang-kadang kata, walaupun kelulusan seorang pemandu tu hanya SPM, okay, ada yang tak ada sertifikat pun, SPM pun tak ada. Boleh boleh baca je pun. Tapi kita tak boleh hina dia dari segi dia punya cara dia buat kerja, cara dia cari makan dia punya susah nak orang kata itu lori kontainer tau. Kalau lori barang yang lain tu awak jangan cerita lah. Macam-macam dia punya cabaran-cabaran dia. Memang very different. So memang kita kena tengok satu persatu pasal benda ni. Sebab pada end of the day customer dia anggap mudah. Saya bagi awak arahan, awak kena ikut, awak kena hantar. Betul. Tapi dia punya susahnya macam mana mengantar tu dia tak tahu. Okey, ada duit tambahan ke apa ke tak ada. Okey. Dan the best part is owner kargo ni pun yang beli pada kargo ni pun tak tahu pun kilang tu macam ni ke macam tu ke apa dia. Dia kata kalau saya tahu banyak nyusahnya baik saya tak beli. Okey. Dia akan kata tak payah beli kat sini. Susah sangat. But the thing is produksi tu mungkin akan cari tempat yang paling murah sekali, tempat yang paling orang kata tak kisah ke, tak ada emissions law ke. Okay, emissions law maknanya katalah bahan buangan itu tak dipedulikan. Okay, campak aja, buang aja sisa toksik ke macam mana ke, tuang aja macam mana tepi longkang tu. Saya tak tahu. Okay, but ini banyak kilang anggap mudah. So banyak kilang dia design, dia ikut apa yang dia nak keluarkan. Tetapi bila involve dengan kontainer ni, dia pun tak terfikir macam mana nak lori kontainer nak masuk. Okay? Dia pun tak pernah terfikir macam mana lori kontainer tu nak masuk, dia nak parking macam mana, dia nak susun barang macam mana nak receive. Dia pun tak pernah nak terfikir. Itu yang akhirnya kontainer letak kat luar tepi jalan, keluarkanlah yang akhirnya membahayakan pekerja kaki tangan dan sebagainya. Ini banyak yang berlaku kat luar sana dan kerap kali bila setiap kali design untuk kilang ni, saya tak tahu kenapa tidak diberi sedikit penekanan tentang keluar masuk lori itu, tidak diberi sedikit penekanan. Sebab mereka cuba maksimumkan keluasan bangunan yang dibina untuk mereka membolehkan produksi mereka berjalan. Baguslah. Okey. But bila you nak start to export dan sebagainya, okey. Ini jadi masalahnya. Okey. Bila jadi masalah macam mana? Bila nak hantar tu, dia perlu mematuhi bahawa kontainer tu nak kena masuk ke dalam, nak kena parking. Okey. Tanahnya cukup kuat, okey. Untuk to support the whole weight of the container. Ramai orang dan kilang-kilang ni ambil mudah pasal benda ni, kata parking sini je. Dia tak sedar tanah kat bawah tu ialah tanah gambut ke ataupun tanah pasir. Akhirnya letak lebih 24 jam, tenggelam, pecah, simen tersebut pecah ataupun bahagian tar jalan tu tak cukup kuat, jerlus, kontainer jatuh. Dan because of that, kontainer rosak, trailer rosak, secara tidak langsung awak terpaksa tanggung kos-kos tambahan. Nak kena ambil crane, nak kena alihkan, nak kena order kontainer yang lain, yang itu dah tak boleh pakai sebab dah jatuh dalam tu, dah rosak. So banyak kilang-kilang anggap mudah je tentang logistik ni, tentang transport ni. Ramai yang tengok benda ni sebagai alah, transport je kan. So kata transport aja kan. Jadi tak pernah nak fikir bahawa benda ni begitu serius. Okay. Bila barang rosak dan sebagainya, first thing to complain, kita claim insurans lah. Bila nak claim insurans kata, ini cover takap perjalanan yang belah darat aja tau. Yang atas kapal tu tak cover. Ya ke? You see? Dan banyak timbul persoalan-persoalan yang lain. Okay. So kita nak share kan skrin saya sekejap. Okay, saya off video saya. Okay, saya sharekan pertama sekali before kita pergi ke sini,
kita nak tengok dulu apa you all punya syllabus ni. Okay. So nak digambarkan tentang apakah yang perlu dilaksanakan. Okay. So perkara 6 ni seperti biasa, kalau yang mana yang pernah tahu dengan kelas saya sebelum ni, saya sebutkan perkara 6 ni sangat penting. Okay. Total learning time tu berapa banyak dan berapa jam. Okay. Ini yang saya katakan bahawa anda punya non-guided time ini perlu dibuktikan. Okay. Dan kita telah melalui proses audit yang beberapa kali dan baru-baru ni ada yang menegur, yang tegurannya agak pada saya serius, bahawa non-guided hours ni sebenarnya perlu dibuktikan. Maknanya anda kena show that you have done all this dual duty. Apa? So maknanya kalau kata nak memenuhi syarat untuk bergraduat untuk khusus ini, untuk dapat pass dan dapat scoring, maknanya anda belajar secara kendiri selama berapa? 87 jam ni anda belajar secara kendiri. Anda kena buktikan how did you do it. Apa bukti yang anda telah belajar selama 80 jam ataupun lebih untuk subjek ni. Lebih tak apa, kurang jangan. Kurang tu nanti dia kata, ni tak layak ni. Ni tak layak, hours dia tak layak untuk dapat pass. Okay. So basically antara nak dapat pass dan fail, okay. So kita akan ada assignment of non-guided, okay, yang mana anda akan masukkan laporan what you learn on your own, okay, berdasarkan topik-topik yang telah dinyatakan dalam silibus ni, okay, dan anda hasilkan laporan itu mengikut panjangnya. So berapa panjangnya? So 1 jam kredit, okay, lecture ni kata 60 kan, 60, ni O ni which is others ni, termasuklah tutorial dan sebagainya. So 87 jam ni, 1 jam kredit sama dengan 167 patah perkataan. Tolong tulis. Okay, tolong tulis. 1 jam kredit bersamaan dengan 167 patah perkataan ataupun bersamaan dengan 10 minit video time. Okay, 1 jam kredit bersamaan 10 minit jam kredit, 10 minit 10 minit video dan juga bersamaan 167 patah perkataan. So kalau anda buat dalam bentuk report, saiz dia ialah sepanjang 167 untuk 1 kredit. Okey. So nanti kita tengoklah yang mana kita apa yang nak dibuat ni. Okey. So kalau kata 1 jam kredit sama dengan 10 minit, kena kira juga lah, banyak tu jam kredit tu. Okey. So subjek ini dari segi objektifnya memberitahu anda tentang knowledge anda tentang container system tu. Apa dia punya karakteristiknya, apa berkaitan dia dengan multimodal and intermodal transport. Okey. Dari segi aplikasinya, dari segi fungsinya. Okey, sistem dia. Bagaimana sistem kontainer ni berlangsung dalam industri kontainer ni. So kita tahu kapal akan be the main carrier of this container, tapi untuk perjalanan sampai ke destinasinya dia akan melalui proses jalan darat. So jalan darat tu nak kena kira juga tu. Jadi nak kena tahu apa requirement yang perlu dibuat untuk yang bahagian darat tu. So dia ada berapa bahagian? Ada yang darat, ada yang di laut, okey. Dan ada juga isu persempadanan. Persempadanan apa ni yang saya masukkan? Ada yang kata hantar sampai sempadan saja. Okey. Dan dia akan uruskan selepas daripada sempadan itu. So ada terma-terma yang akan terlibat. So itu kita namakan sebagai Incoterms. Nanti kita kalau kita sempat kita akan masukkan. Okey. So kita kena faham tentang macam mana cara nak plan dia, macam mana kita nak takbir urus dia macam mana. So inilah objektif untuk khusus ini. Okey. So apakah yang dianggap sebagai transferable skill? Skill-skill tambahan yang kita nak pass kat you. Dari segi critical thinking, okay. Kita ada lifelong learning education. Kita ada leadership skill. So saya rasa you all dari segi thinking skill tak ada masalah sangat. You all boleh faham. Tak ada apa sangat kat situ. Okay. Leadership pun you all faham. Tapi lifelong education ni mungkin akan tanya-tanya,
Apa pula lifelong education? Life, jangka hayat. Education, pendidikan sepanjang hayat. Betul, itulah istilahnya. Pendidikan sepanjang hayat. So, pendidikan sepanjang hayat tu maknanya bagaimana awak akan membawa subjek ini di masa hadapan. Okey. Selain daripada apa yang disebut dalam kelas ataupun yang disebut dalam nota dan slide, apa juga perkara lain yang awak masukkan dalam awak punya self learning itu sebagai tambahan. Itu yang nak diperhatikan. Apakah perkara-perkara lain yang awak tambah tu, mungkin awak bertanya kata sejauh manakah perkara ini benar? Contoh okey, contoh perkataan tu kata sejauh manakah perkara ini benar? Kata kontainer ni dari segi dunia ni hanyalah melibatkan jalan darat dan juga kapal. So, apakah dia tidak akan melibatkan pihak keempat which is airline? Buat masa ni tak terlibat lagi dengan airline sebab untuk airline kargo dia tak boleh berat macam untuk kapal boleh bawa. So dia ada limitation dari segi kontainer tu sendiri dia dah berat dah pun. Okey. Dan segi material yang dibina untuk dia punya kontainer pun juga berbeza. So untuk kapal terbang mereka ada kontainer mereka sendiri. Tak sama. Adakah ianya termasuk dalam subjek ini? Tak, kita tak masuk yang itu. Okey, kita tak masukkan bahagian itu sebab kita yang kita nak cover sekarang ni sistem kontainer ni dari sudut maritime. Okey, kita akan cover bahagian-bahagian yang dalam maritime. So, kalau dari segi pembelajaran sepanjang hayat, apakah kemungkinan dia untuk sampai situ? Kita tak tahu lagi. Mungkin anda lihat dari segi teknologi yang ada, apakah mungkin kontainer ni akan dikongsikan dengan multimodal yang keempat which is airline. Ataupun apakah akan mungkin berlaku perubahan dari segi bentuk design untuk kontainer ni? Bolehkah kita kecil-kecilkan lagi? Ataupun kita boleh pecah-pecahkan lagi? I don't know. Mungkin that's the question of dari segi teknologi dan lifelong education yang mungkin you kena tambah dalam you all punya pembacaan. Bila you go through subjek tersebut, katalah topik 1 pengenalan tentang kontainer dan how it changed the world. Okay. Ini dia punya asas dia. So, kita lihat konten dia punya video dia. Okey. In 2017, more than $4 trillion percent of oceans. It's an industry that underpins the global economy. But it wasn't the idea of shipping started in century BC. Sending products overseas was cheaper and faster than by land. Early on, goods were loaded onto ships in barrels, crates with scores of dock workers, squeezing them on decks or in tight spaces below. Ships often spent more time at ports than sailing. Which changed until 1956. That's when American truck driver Malcolm McLean stacked 58 metal boxes on a ship going from New Jersey to Houston. This idea revolutionized the industry. The containers not only protected the products, but when the ships docked, truck beds and freight trains could take them away without repackaging. A flurry of innovation followed, and container sizes were standardized. In 1966, Moore McCormick Line started the first transatlantic container service. And then in 1968, one of the first modern container ships that hit the water. Japanese Hakone Mata carried 752 20-foot containers using a standard still used today. Cargo could now be moved from purpose-built vessels to rail volumes and transport 75%. This led to the emergence of global shipping behemoths like Denmark's Maersk Line, France's CMA CGM, and China's COSCO. By the 1980s, around 90% of manufactured goods were containerized, from designer dresses to home goods, electronics, and machinery. Globalization exploded as ships moved Asian goods to the West, and vice versa, making stops at dozens of ports along the way. Recently, the Panama and Suez Canals were expanded, allowing for bigger ships to cross and in greater numbers.
by too many ships in the water, sparking a series of price wars that plunged many operators deep into the red and completely sank others. This caused a wave of consolidation, seeing the top 20 shrink to 11, a number that's expected to get even smaller. Shipping has also seen criticisms from governments and environmentalists, who say that it's responsible for around a quarter of the world's nitrogen oxide pollution. In response, operators are adopting like natural gas. Today, the industry continues to boom. Container ships are as high as the Empire State Building if turned upright and can move more than 20,000 boxes each. Hold 10,000 iPads at a cost of 5 cents each from Shanghai to Hamburg. The average TV coming to the US from China costs less. The most recent growth has been in refrigerated shipping. Fresh produce, food, and flowers that once only moved by plane are now shipped on satellite-tracked reefer boxes and keep them fresh. Bananas can last for up to 50 days. So what does the future hold? Likely crewless behemoths. 50,000 containers. Blockchain technology that will eliminate paperwork and further cut costs. Later this year, the first so-called Tesla of the seas will hit the water in the region moving fertilizer from a production site to an export port. The ship will replace thousands of truck routes with popular carriers. Well, I can doing this, and I left my friend at here, and I left my teacher because they support me. Okay. Itulah perkongsian saya tentang your first video tentang macam mana dunia kontainer ni berubah, bagaimana satu idea plan dia as early as 3rd century dia dah ada shipping ni, tapi somewhere in 1960s baru somebody created this idea kita boleh hantar pakai kotak. So kotak tu telah menyebabkan satu orang kata inovasi dalam pelbagai sektor. Boleh naik atas rel, boleh naik boleh atas kapal tu memang daya air lah. Alat-alatan yang berkaitan kena ada key crane, dulu tak pernah ada key crane. Okay, so banyak perubahan-perubahan berlaku disebabkan oleh kontainer ni. Dan kita lihat dari segi design kapal juga dah pun berubah. Semua ni banyak dah berubah. So antara benda yang kita nak fikir untuk akan datang punya kelas, okay, adakah kita akan menghadapi soalnya, adakah design kontainer itu akan berubah, okay, ataupun kapal tu yang akan berubah. Trend dia macam mana? Saya nak you bagikan respon pada akan datang ialah apakah the future of container ni? Adakah kontainer tu yang ubah ataupun kapal tu yang ubah? So kita akan bincang perkara tu dalam next class. Kita cuba tengok apa dia punya, adakah anda memiliki idea futuristik yang itu orang kata boleh sampai, maybe you can see beyond. So who knows, maybe your idea is correct, and what you say now, by the time anda bergraduat dan menjadi seorang entrepreneur dalam industri dan sebagainya, anda pun dah melalui semua perkara-perkara tu. Okay, so sampai di sini sahaja. So I bid you thank you for coming to class today. Saya berterima kasih sekali lagi you all for coming.